Para pendengar yang saya muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada minggu lepas kita telah sebut bahawa sifat-sifat Allah Ta'ala itu, bila kita membicarakan tentang sifat 20 ni, boleh dibahagikan kepada empat jenis. Yang pertama itu sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Jadi pada minggu yang lepas juga kita telah bincangkan sedikit sebanyak tentang sifat nafsiyah, yakni sifat wujud. Jadi pada minggu ini kita nak sambung sikit lagi perbincangan tentang sifat wujud. Bahawa tentang sifat wujud ini ada perselisihan. Walaupun umumnya kita kata itu sifat. Sifat yang pertama pula tu. Tetapi sebenarnya ada perselisihan. Walaupun perselisihan ini hanyalah perselisihan dari segi istilah. Tiada siapa pun yang menafikan wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu. Cuma perbezaannya, ada yang menyatakan wujud itu bukan sifat. Jadi wujud itu kita tak payah kategorikan dia sebagai sifat. Jadi kita baca di sini perselisihan, tentang perselisihan itu. Terdapat perselisihan ulama mengenai makna wujud. Imam Asy'ari dan pengikut-pengikutnya mengatakan wujud itu adalah ainul mawjud. Artinya wujud itu adalah zat Allah Ta'ala sendiri. Wujud itu zat Allah Ta'ala sendiri, bukan suatu yang lain darinya. Sebab itu mereka tidak membilangkan wujud itu sebagai suatu sifat. Jadi kalau ikut pandangan ini, wujud tu kita tak boleh kira sebagai satu sifat lah. Wujud tu dia kira zat Allah Ta'ala sendiri, bukan sifat. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Abu Mansur Al-Maturidi pula mengatakan bahawa wujud itu bukan ainul mawjud. Dia kata bukan mawjud itu sendiri, tetapi bukan juga lain daripada ainul mawjud, bukan lain daripada mawjud. Malah wujud itu adalah hal. Wujud itu adalah haliyah, dia kata, adalah hal. Yakni yang menempati di antara ada dengan tiada, iaitu menengahi antara maujud dan ma'dum, antara ada dan tiada. Jadi ini tak perlulah kita pergi kepada detail perbincangannya, cuma mereka mengatakan ini adalah suatu hal bagi maujud. Jadi dia bukan dia, walau bagaimanapun kedua-duanya, pihak kedua-dua, sama ada Imam Asy'ari atau Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Maturidi, tidak bertentangan pendapat tentang wujud. Dan itu menunjukkan kepada zat Allah. Bahawasanya wujud itu menunjukkan kepada zat Allah. Itu mereka tidak bertentangan pendapat. Jadi perbezaan di antara kedua pihak ini hanyalah dari segi istilahnya sahaja. Kedua-duanya tidak menafikan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita lihat pula kepada dalil-dalil daripada Al-Quran tentang wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 25 surah Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan jika kamu tanya, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir musyrik, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab, Allah yang menjadikannya. Jadi maknanya
kejadian langit dan bumi itu menunjukkan kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan melainkan Dia, yang menjadikan segala sesuatu, maka hendaklah kamu menyembahnya. Dan yang ketiga, firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, dan setengah daripada tanda kebesaran Allah ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sembah kepada matahari dan bulan, tetapi hendaklah kamu sembah kepada Allah yang menjadikan semua itu, jika kamu hendak menyembahnya. Jadi itu adalah semua petanda-petanda, ayat-ayat. Semua kejadian-kejadian itu dinamakan sebagai ayat. Maknanya dia tanda-tanda. Tanda kepada apa? Tanda kepada wujudnya pencipta. Dan pencipta itulah yang kita maksudkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ayat-ayat ini sudah cukup memadai bagi kita memahami apa yang kita maksudkan dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Seterusnya tentang sifat-sifat salbiyah yang 5. Yang menghuraikan lebih lanjut lagi makna wujud. Yang ini yang lebih penting. Sama ada wujud itu hal atau sifat itu tak penting. Yang penting Allah Ta'ala itu wujud. Tetapi wujud itu mesti dibezakan dengan wujud yang lain. Kerana kita juga menggunakan perkataan wujud ataupun itu untuk merujuk kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ wujud sifat-sifat salbiyah yang 5 yang menjelaskan lagi maksud wujud itu kepada kita, supaya tidak dikelirukan di antara wujud Allah dengan wujud makhluk, dengan wujud yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat salbiyah yang pertama itu adalah sifat qidam, yakni menafikan permulaan, tiada permulaan. Jadi Allah Ta'ala itu wujud, tapi wujudnya tiada permulaan. Yang kedua adalah baqa, maknanya tiada kesudahan. Jadi wujud Allah Ta'ala itu tidak ada penamat. Artinya, kata pengarang, tiada permulaan bagi wujud Allah, dan wujudnya tiada pernah didahului oleh tiada sebelumnya. Ini perbezaan yang besar. Kerana yang wujud selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya didahului oleh tiada. Mereka itu wujud setelah tidak wujud. Sebelum tu tidak ada, kemudian ada. Allah Ta'ala dia bukannya wujud setelah tiada, setelah tiada. Kerana wujud Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Tidak wujud. Dan makna tiada kesudahan pula ialah Allah tiada kesudahan bagi wujudnya, dan ia kekal terus menerus yang tiada ada penghabisannya. Berbeza dengan wujud yang lain. Tidak kira lah kewujudan yang besar ke yang kecil, bulan, bintang, matahari, itu semuanya akhir sekali akan binasa. Akan ada penamat, kesudahan kepada wujudnya. Tapi tidak demikian dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tidak akan mati. Kalau kita manusia akan mati.
Kalau bumi, alam ini semua akan akhir sekali akan binasa. Yang ini adalah suatu yang diakui oleh ilmu sains pun. Diakui bahawasanya alam ini satu ketika nanti akan menuju ke arah kebinasaan. Kedua-dua sifat qidam dan baqa bagi Allah itu merupakan yang hakiki dan sebenar-benar, tidak seperti yang terdapat pada suatu yang lain. Jadi kalau kita kata yang lain itu lama, kalau kita gunakan perkataan apa lama, qadim, ni benda ni lama. Tapi lama sekalipun, purba sekalipun, yang lain daripada Allah Ta'ala, tetap ia ada permulaan. Kita tengok Gunung Ganang. Gunung Ganang ni dah lama dah. Walaupun di umur dia berjuta-juta tahun, tetapi tetap dia ada permulaan. Jadi lama dia tu bukan hakiki. Dia tetap ada pencipta. Dan lama setelah kita wujud pun, gunung itu masih ada. Tapi dia tak akan kekal. Walaupun nampaknya macam kekal, tak berganjak di situ, tetapi dia tidak akan kekal. Dia tidak akan kekal abadi. Sebagaimana kita meletakkan sifat, menyatakan sifat kekal dan abadi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana semua yang selain daripada Allah Ta'ala itu akan menghadapi kebinasaan. Beberapa dalil daripada Al-Quran yang membicarakan tentang kedua-dua sifat ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang maha terang lagi maha sembunyi. Dan ia amat mengetahui dengan segala sesuatu. Apa maksud ayat ini? Yang pertama, ayat ini menyatakan Allah Ta'ala itu dialah yang awal. Yang awal itu maksudnya yang terdahulu sekali wujudnya dan tidak didahului oleh tiada sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala dia menjelaskan sendiri tentang dirinya. Sebab itu kita katakan dalam perbincangan yang lepas, sifat Allah dan asma, nama-nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Maknanya dia sendiri yang tetapkan, dia sendiri yang tentukan. Kalau tidak dia sendiri membicarakan tentang dirinya, kita tak tahu, kita tak kenal. Yang itu disebut dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Maha suci engkau, tidak mungkin dapat kami memuji engkau dengan sebenar-benar pujian, melainkan sebagaimana engkau sendiri yang memuji dirimu. Kalau Allah Ta'ala tidak mengajarkan kepada kita tentang dirinya, maka kita tidak mungkin mengenali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang dirinya, bahawa yang diri itu adalah al-awwal. Dialah yang awal, maknanya tidak ada yang awal daripada dia. Jadi sifat al-awwal itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Yang kedua, dialah juga yang akhir, yakni kekal selama-lamanya walaupun alam ini semuanya dah binasa. Semua dah binasa, maka dia masih lagi wujud. Itu. Apa yang dimaksudkan dengan az-zahir? Tuhan itu maha zahir, maknanya terang lagi nyata. Maksud az-zahir itu adalah bahawasanya seluruh alam ini menjadi bukti yang nyata tentang wujud Allah. Itu makna zahir. Terlalu terang, terlalu nyata bahawasanya alam ini menunjukkan kepada penciptanya. Tetapi kadang-kala bukti yang terlalu terang itu menyebabkan orang yang melihatnya menjadi buta.
Ini masalahnya. Kepada golongan-golongan yang mengingkari wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukti itu terlalu terang dan nyata kepada mereka, sehingga mereka menolak bukti itu pula. Kemudian sifat yang maha sembunyi, dialah yang maha terang, al-zahir. Dia juga yang maha sembunyi, batin, yang tersembunyi. Apa maksud di situ? Zat Allah itu tidak mungkin dapat dicapai oleh kuasa tanggapan manusia. Maksudnya kalau dilihat dari segi itu, dia tersembunyi. Maksudnya tersembunyi pada tanggapan mata manusia. Zat dia itu tidak mungkin dicapai oleh tanggapan manusia. Oleh kemampuan panca indera manusia, oleh kemampuan akal manusia. Itu maksud daripada ayat yang ketiga daripada surah Al-Hadid. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Maknanya setiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Setiap sesuatu akan binasa. Maknanya setiap sesuatu selain daripada Allah itu akan binasa. Kecuali zat Allah Ta'ala sahaja yang tidak binasa. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang sifat qidam dan baqa yang kita sebutkan tadi. Dan ada lagi firman kita kongsikan. Kita nak berhenti rehat seketika. Terus bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Aisyah radhiyallahu anha narrates, every night before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam slept on his bed, he put together his hands as in the dua and blew on it and recited the surahs Al-Ikhlas, Al-Falaq and An-Nas, and wiped those parts of the body that he could reach. He began with the head, then the face, then the front part of his body. This was done thrice. Narrated by Tirmizi. Terima kasih kepada anda terus bersama di pilihan utama anda IKIM FM. Masih lagi terus bersama dalam rancangan Tafakur Fiddin. Kita masih lagi bersama dengan tetamu Encik Muhammad Ahsan Ahmad, membicarakan, kita dah masuk ke beberapa dalil daripada Al-Quran. Encik Ahsan, silakan untuk teruskan. Kita dah sebut tadi dua dalil daripada Al-Quran yang menjelaskan makna qidam dan baqa tadi. Qidam dan baqa. Seterusnya adalah dalil yang ketiga daripada Al-Quran, iaitu daripada surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya semua yang ada di atas muka bumi ini pasti binasa. Semua sekali. Kecuali zat Allah sahaja yang kekal, mempunyai sifat kebesaran dan kemuliaan. Yang lain daripada Allah Ta'ala tidak akan kekal. Semuanya akan binasa. Jadi itu adalah merupakan dalil-dalil daripada Al-Quran yang menjadi pegangan kita tentang persoalan qidam dan juga baqa. Seterusnya sifat yang ketiga daripada sifat salbiyah adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Yakni bahawasanya Allah Ta'ala itu berlainan daripada segala yang baru. Berlainan ataupun berlawanan. Zat Allah Ta'ala itu daripada segala yang baru. Maknanya segala yang selain daripadanya. Segala yang dicipta, segala makhluk. Kita wajib mentanzih. Maknanya membersihkan ataupun menolak segala yang tidak layak. Membersihkan Allah daripada sifat-sifat yang tidak wajar. Tanzih. Tanzih maknanya kita menafikan. Wajib menolak daripada Allah Ta'ala segala sifat-sifat yang tidak layak dengannya. Wajib. Iaitu Allah tidak berjisim
bukannya ada tubuh badan. Tidak mempunyai bentuk, rupa, dan bukan juga seperti benda yang mempunyai ukuran dan sakatan yang tertentu. Jadi kita tak boleh nak gambarkan Allah Ta'ala itu sebegitu. Ya. Sebagaimana kita menggambarkan makhluk yang lain. Saya. Dengan sebab itu dalam Islam tidak seperti dalam agama-agama lain. Ya. Kalau kita pergi ke gereja umpamanya, kita akan lihat di sana dilukis gambaran-gambaran tentang Tuhan umpamanya. Rupa, ada rupa. Ya. Jadi dalam Islam itu adalah perkara yang amat-amat dilarang. Kerana Allah Ta'ala itu tidak berjisim. Ya. Maka tidak mempunyai bentuk rupa. Tidak seperti benda yang ada ukuran besar kecilnya, saiznya, sakatan-sakatan yang tertentu. Ya. Allah bukan jisim dan tidak serupa dengan jisim. Sama ada dari segi bentuk rupa atau dari segi kemungkinan yang boleh dipecah-pecah, yang boleh dipisah-pisah, yang boleh dibahagi-bahagi. Ya. Allah itu bukan benda dan tidak boleh dimasuki oleh benda-benda. Dia bukan benda. Ya. Dia juga bukan arad dan tidak dapat dimasuki oleh arad. Jadi arad ni apa? Ya. Arad ni apa? Saya. Jadi arad ni kalau dalam bahasa Arabnya dijelaskan sebagai al-mawjud, maknanya suatu mawjud, suatu yang wujud. Ya. Tetapi dia berhajat dari segi wujudnya itu kepada tempat untuk ia berdiri, untuk dia berada. Contoh arad ni adalah seperti warna. Warna dia tak wujud dengan sendiri kan. Warna dia kena wujud pada objek. Ya. Pada tempat. Objek itulah jadi tempatnya. Jadi tempatnya. Jadi warna itu adalah arad. Itu contoh warna. Ya. Saiz sama juga. Saiz. Jadi itu adalah merupakan arad. Jadi warna itu dia tidak boleh berdiri. Kita tak boleh tunjuk merah itu, warna merah itu wujud dengan sendiri. Ya. Tidak terapung-apung tanpa ada tempat. Jadi mesti dia merah tu kerusi merah, baju merah. Itu maksud arad. Jadi Allah itu bukan jisim, bukan tubuh badan, dan juga bukan arad. Itu maksud dia. Jadi bila kita menafikan dua-dua itu, itulah yang dimaksudkan dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Kerana jisim dan arad itu adalah merupakan sifat-sifat segala hawadith, segala benda yang dicipta. Segala benda itu sama ada jisim ataupun arad. Jadi Allah Ta'ala itu oleh kerana dia berlainan, oleh kerana dia itu mukhalafah, bersifat dengan mukhalafah lil hawadith, maka dia bukan jisim dan dia juga bukan arad. Tegasnya Allah itu mempunyai segala sifat kesempurnaan kerana dialah Khalik, pencipta. Ya. Kepada segala jisim, pencipta kepada segala arad. Sebab itu ia tidak sebanding dengan makhluk yang kena jadi. Jadi kita nak bandingkan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk. Jadi kita dah merendahkan martabat Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi setaraf dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Allah tidak serupa dengan yang lain tentang zatnya. Apa maksudnya? Yang pertama, Allah bukan jauhar atau jirim, yakni benda. Allah bukan benda. Ya. Yang kedua, Allah bukan arad, yakni dia bukan sifat yang menumpang pada jirim, seperti yang kita jelaskan tadi. Allah yang ketiga, Allah bukan bergerak atau diam.
Kita tak boleh kata Allah Ta'ala itu bergerak ataupun diam, kerana itu adalah sifat bagi benda. Ya. Kalau bergerak maknanya dia ada tempat. Dia ada tempat ini, daripada tempat ini kepada tempat ini. Ya. Maka kalau tempat Allah berada dia ada tempat, maknanya dia dah dikira sama seperti makhluk. Jadi kita tak boleh menyatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Ini maksud-maksud yang terkandung dalam sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala berada di atas langit ke, di atas bumi ke, di luar alam ke, di dalam alam. Kerana itu adalah merupakan kategori-kategori yang salah. Yang tidak boleh kita sifatkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana itu adalah merupakan sifat-sifat yang layak bagi makhluknya sahaja. Itu makna yang tiga. Dan makna yang keempat, Allah Ta'ala itu bukan kecil atau besar. Kita tak kata kecil dan besar, nanti kata saiz lah. Mana dia dalam erti kata menempati ruang. Kalau besar maknanya ruang banyak, kecil ruang sempit. Jadi Allah Ta'ala bukan sedemikian, kerana yang demikian itu hanyalah layak bagi makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dari segi zat. Allah Ta'ala juga tidak serupa dengan yang lain daripadanya tentang sifatnya. Apa maksud dia? Maksud yang pertama yang terkandung dalam maksudnya adalah Allah Ta'ala tidak naik dan tidak turun, tidak datang dan tidak pergi, tidak duduk di atas sesuatu, tidak ada pula sesuatu yang lain yang menumpangnya. Ini semua adalah perkara-perkara yang kita nafikan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dari segi perbuatan pun, dia pun mukhalafatuhu lil hawadith juga. Bagaimana itu? Jadi yang pertama, perbuatan Allah tidak bergantung kepada yang baru, yakni kepada makhluk. Perbuatan Allah tidak bergantung. Perbuatan kita, perbuatan makhluk bergantung kepada yang lain. Allah tidak berhajat, tidak bergantung kepada makhluknya. Perbuatan Allah tidak melalui apa-apa perantaraan. Bukan Allah buat sesuatu melalui perantaraan yang lain. Yang ketiga, segala perbuatannya tepat dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada perbuatan. Jadi tidak ada benda pun, sesuatu pun yang Allah Ta'ala ciptakan itu yang sia-sia. Itu semuanya memang yang dia maksudkan. Bukannya kebetulan. Tak ada yang kebetulan. Ini adalah di antara maksud-maksud yang terkandung dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala itu tidak sama dengan segala yang baru, maknanya dari segi zatnya pun tak sama, dari segi sifatnya pun tak sama, berlainan, dari segi perbuatannya pun tidak boleh dibandingkan dengan perbuatan makhluk. Allah tidak menyerupai segala yang maujud dan tidak ada sebarang yang maujud ini yang wujud lah, yang menyerupainya. Bahkan Allah itu berlainan dengan apa yang terlintas di dalam hati. Kita tak boleh nak bayangkan Allah Ta'ala begitu dan begini. Kalau yang datang dalam bayangan itu, maka Allah Ta'ala lain daripada itu. Apa-apalah sahaja yang terbayang dan terlintas di dalam hati kita, maka Allah Ta'ala lain daripada itu. Andainya sifat-sifat Allah Ta'ala itu menyamai dengan yang lain, maka persamaan itu hanya dari segi nama sahaja. Bukan dari segi
hakikatnya. Jadi walaupun ada nama-nama itu yang sama. Jadi Allah Ta'ala itu Al-Alim, yang Maha Alim, Maha Mengetahui. Kita pun kata manusia pun alim juga. Tapi kita tak kata Al-Alim, yang Maha Alim. Maha Alim itu Allah Ta'ala seorang saja. Jadi kalau kita kata manusia mengetahui, nama aja mengetahui, tetapi pada hakikatnya tak sama. Nanti ini kita akan bincang kemudian. Tapi Allah Ta'ala itu dia mengetahui bukannya daripada tak tahu kepada tahu. Bukan dulu tak tahu, belajar sikit tahu. Jadi kita tak tahu tu pun sedikit aja. Dan yang kita tahu sedikit itu pun daripada tak tahu. Belajar sikit. Dan bila kita tahu pun pengetahuan kita tidak sempurna. Jadi dengan sebab itu pada namanya sahaja ada persamaan, tetapi pada hakikatnya langsung tidak ada persamaan.